Mas, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Lebay-lebay hari ini semakin kemarau. Ya, kenyataan demi kenyataan, ucapan demi ucapan mereka semuanya ya menandakan mereka hari ini begitu takut untuk mengkritik kerajaan. Ya, mereka begitu terdesak untuk melakukan ya yang mengkritik, khususnya memberikan kata-kata yang pedas katanya. Tapi ini realitinya hari ini, bahwa apa yang berlaku dengan PAS hari ini sudah semakin tersasar jauh. Contohnya hari ini ataupun beberapa hari yang lalu, kita dipertontonkan satu pendedahan daripada anak kecil ya. Dia terkenal sejak dari kecil, sejak dia mula berlaku dan sehinggalah dia berdewasa. Ramai yang mengkritik beliau kerana tindakan pemakaian yang semakin seksi, tindakan yang semakin tidak terkawal, dan sebenarnya semua itu disebabkan perkara-perkara yang berlaku ya, keperitan, tekanan yang dihadapinya semasa kecil. Jadi beberapa minggu lalu kita didengarkan dia membuat satu pendedahan yang begitu mengejutkan seluruh dunia, seluruh Malaysia, seluruh rakyat Malaysia ternganga bahwa sampai begitu sekali apa yang dihadapinya. Namun kenyataan daripada lebay PAS ini adalah satu yang sangat-sangat mengejutkan kita ya. Berbeza pandangan dengan rakyat ya, begitu rakyat marah dengan pendedahan itu, rakyat marah kerana si bapa tersebut mempunyai tabiat, mempunyai tingkah laku yang tidak senonoh, yang kurang ajar, yang begitu dayus terhadap seks dan sebagainya. Namun ya, apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan daripada pemimpin ataupun Menteri Agama ini sendiri daripada parti lebay. Memang sesuatu yang tidak boleh diterima pakai. Kenapa sanggup ya memberikan kenyataan seperti itu? Nampak sangat mereka begitu terdesak untuk mengambil hati kerajaan, untuk tidak melukakan kerajaan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana rasanya ya, pada pandangan saya mereka begitu mahukan kuasa ya. Mereka mahu begitu takut, mereka tak pula kelihatan sangat takut ya untuk tidak berkuasa lagi pada PRU yang seterusnya, sekiranya mereka melukakan pengundi mereka ataupun kerajaan yang ada pada hari ini. Mungkin itu yang mereka sedang lakukan. Oke, so mari kita baca kenyataan daripada lebay ini ya, yang begitu takut hilang jawatan, hilang kuasa sehingga sanggup memberikan kenyataan yang dibidas ataupun diselar oleh rakyat hari ini. Ini dia Menteri Agama diselar kerana kenyataan jangan buka aib katanya. Jangan buka aib. Sedangkan sepatutnya kalau sesuatu perkara itu yang didedahkan itu adalah melanggar undang-undang, sepatutnya ia harus dibongkar. Ya, sepatutnya ia dilaporkan kepada polis. Itulah yang sepatutnya, bukan didiamkan, bukan disembunyikan, ya, bukan ditapuk dan sebagainya. Mungkin itu yang berlaku kepada lebay-lebay ini di dalam kerajaan mereka. Ya, mungkin terlalu banyak kes, terlalu banyak perkara yang mereka sembunyikan, kononnya supaya tidak membuka aib. Sedangkan perkara seperti ini adalah satu jenayah, ya, sesuatu jenayah yang harus diambil tindakan. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan daripada Menteri Agama ini yang diselar oleh rakyat hari ini ya. Katanya kerana pendiriannya bahwa seorang pelakon remaja tidak patut mendedahkan aib kerana membuat tuduhan gangguan seksual kepada bapanya. Bila pula dia membuat tuduhannya, kalau itu budak sudah mengaku begitu dan ibunya sendiri pun sudah membuat pendedahan, takkan ini adalah satu tuduhan semata-mata. Memang bangang betul ya kita punya lebay-lebay ini ya. Mungkin di sini sendiri anaknya sendiri mengaku, ibunya sendiri pun sudah membuka mulut, masih lagi dia katakan ini sebagai tuduhan. Di mana otak-otak lebay ini? Kalau tidak bangang bukan lebay namanya. Ya, masih ada yang nak undi PAS lagi ke katanya. Saya nak tahu kenapa PAS nak pertahankan sangat lelaki yang membuat gangguan seksual terhadap anak sendiri. Itu antara persoalannya. Kalau konsep lantang mereka membantah, tapi gangguan seksual sindir bekas naib presiden muda
Tanusa Xavier, itu katanya. Pelakon 15 tahun itu baru-baru ini mendedahkan, beliau mendedahkan dakwaan diganggu seksual bapaknya dalam siaran di YouTube. Ya, sebagai reaksi, Menteri Agama pula dilaporkan berkata pelakon itu sewajarnya menutup aib sendiri dan tidak mendedahkan perkara itu kepada orang ramai. Wow, bangang sungguh kenyataan ini. Disuruh tutup mulut, disuruh diam-diam. Apa tujuannya? Kenapa? Apa tujuannya berkata seperti itu, sahabat-sahabat semua? Adakah ini ada satu cubaan untuk melindungi pelaku itu atau sebaliknya? Kita pun kurang faham dengan menteri yang ada pada hari ini. Katanya remaja itu sewajarnya membuat laporan polis bagi membolehkan dirinya mendapat pembelaan dan juga undang-undang dan dilindungi daripada ancaman. Dia sudah pun membuat laporan polis Ini lambat naik bas lah dia ni. Sepatutnya kita dalam Islam dia lebih pentingkan kepada menutup aib sendiri. Sepatutnya gangguan seperti itu tidak perlu didedahkan kepada orang ramai. Kalau orang bangsa Melayu, orangnya itu beragama Islam, mungkin itulah maksudnya. Kononnya tidak boleh diaibkan ataupun didedahkan, takut nanti orang tahu. Maksudnya kalau pas lebay-lebay ini buat makan rasuah, mereka akan melakukan mungkin perkara-perkara seperti ini, mereka akan berdiam diri, tidak akan didedahkan karena katanya takut. Tapi pada realitinya perkara seperti ini harus dilakukan. Ramai warganet di luar sana bersetuju dengan tindakan individu yang terlibat ini untuk membuat pendedahan. Kita sepatutnya berterima kasih karena begitu beliau mempunyai keberanian, kekuatan untuk membongkarkan ataupun membuat pendedahan apa yang beliau alami semasa kecil hinggalah beliau membesar. Ini adalah satu perkara yang sepatutnya dipuji oleh seluruh rakyat Malaysia. Walaupun sukar tapi beliau melakukan pendedahan begitu. Tapi lain pula kata-kata daripada lebay ini. Katanya sepatutnya kita dalam Islam dia lebih pentingkan kita menutup aib, sepatutnya gangguan seperti itu tidak didedahkan katanya. Memang bangang dia nih. Dia dipetik sebagai berkata selepas merasmikan konvensi penguatkuasaan agama dan pendakwaan syariah di Bangi. Seperti mana yang katakan tadi apa yang lebih mengejutkan kita dengan lebay-lebay pas ini dikatakan mereka pula diam-diam melakukan hubungan sulit dengan UMNO Barisan Nasional, dengan kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang mau untuk menyingkirkan klaster-klaster mahkamah, mereka yang mau menyingkirkan pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak disukai. Ini dia satu lagi kenyataan daripada pemimpin PAS. Katanya PAS nak sedarkan UMNO, PS musuh sebenar, bukan bersatu katanya. Wow, itulah kehebatan PAS sekarang ini. Mula pula untuk mereka katanya untuk menyedarkan UMNO bahwa musuh mereka bukanlah UMNO tapi Pakatan katanya. Wow, hebat. Apabila mereka berkata Gunung Kinabalu pun mungkin runtuh dengan apa kenyataan-kenyataan yang mereka keluarkan. Ini adalah satu kenyataan dan satu lagi pendedahan daripada ahli pemimpin PAS itu sendiri, yaitu siapa nama dia, Mursidul Ampas Dato' Hasim Jasin, mendedahkan rundingan diam-diam di antara PAS dan pemimpin-pemimpin UMNO yang berjawatan dan berpengaruh di dalam UMNO untuk menyedarkan katanya Parti Melayu itu siapa musuh sebenar pada pilihan raya umum yang ke-15, yaitu diam-diam menyedarkan supaya mereka boleh bekerja sama guys, mereka boleh bekerja sama dengan UMNO di dalam pilihan raya. Itulah yang mereka masih kejar hari ini mereka masih mau untuk bekerja sama dengan UMNO walaupun mereka sedar bukti jelas di depan mata kita hari ini bahwa UMNO adalah parti perasuah. Pemimpin utama mereka sudah dipenjarakan, bekas Perdana Menteri dengan istrinya sekali. Antara pemimpin-pemimpin yang lain turut terpalit dengan kes-kes rasuah yang sedang dibicarakan. Pengurus Sabah UMNO seperti Bung Mokhtar dan istrinya, Presiden UMNO sendiri Zaid Hamidi Ponorogo dan juga MP Baling Abdul Aziz. Jadi inilah
ya yang berlaku dalam politik kita hari ini, guys. Ya, bagaimana PAS begitu terdesak ya mencari talian hayat untuk mereka kembali berkuasa. Ya, mereka begitu takut mungkin untuk hilang jawatan sekiranya ya mereka tidak bersama dengan UMNO. Beliau berkata demikian ketika diminta ya sesama mengulas rundingan antara dua parti ya yang disahkan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan 4 September lalu. Taqiyuddin sebelumnya menegaskan PAS masih merundingkan kerjasama bersama dengan politik UMNO walaupun parti berteraskan Melayu itu menafikan secara terbuka sebarang usaha sedemikian bagi menghadapi PRU yang ke-15. Ya, Taqiyuddin enggan menyatakan kumpulan dalam UMNO yang sedang berunding dengan PAS bagaimanapun hanya berkata mereka mempunyai pendirian untuk berbuat demikian. Walaupun dia tidak beritahu, tapi sebenarnya kita tahu siapakah di antara gerangan mereka ya yang bersetuju untuk bekerjasama dengan PAS. Tidak lain tidak bukan yang kita lihat di dalam berita ya, mereka begitu lantang seperti Anwar Musa, seperti Pasir Salak ya, ada beberapa pemimpin yang saling berlawan, saling serang menyerang di antara kalangan pemimpin-pemimpin UMNO hari ini. Jadi mereka itulah sebenarnya yang mahu bersama dengan PAS bersatu karena mereka mahukan, apa yang mereka mahukan adalah sekadar jawatan, sekadar kuasa untuk memenangi sekiranya mereka menang dalam PRU yang mendatang ini, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu perkara yang kita lihat ya bahwa parti lebay hari ini begitu takut kehilangan jawatan, kuasa dan... Oke guys, sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, dapat pun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.